أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu sekali lagi menerusi pengajian Jumaat kita, insya-Allah. Moga-moga seperti mana yang kita selalu doa, Allah bagi kita kemanfaatan di dunia dan Allah pertemukan kita kemanfaatan di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, berbetulan pada tarikh saya buat rakaman ni adalah pada 1 Muharram 1443 Hijrah. Ya, kalau orang kita panggil Ma'al Hijrah atau awal Muharram. Kita nak kongsi satu peringatan untuk kita supaya kita sedar bahawa kehidupan kita tidak seharusnya berada pada tahap itu aja. Malah kita disuruh supaya melakukan penghijrahan demi penghijrahan demi penghijrahan. Kita disuruh berjuang demi berjuang dan berjuang tanpa putus asa. Kita disuruh melakukan semua itu tanpa henti selagi hayat di kandung badan. Ya, kita disuruh bertaubat selagi nyawa tak sampai di halqum. Kita disuruh melakukan kebaikan demi kebaikan ni tak pernah berhenti. Saya nak ajak sama ada Datuk ada hari ni, Safwan ada hari ni, ataupun semua pentadbir dinasti Ajati maupun staf-staf dinasti Ajati. Hari ni kita nak rujuk satu ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 218. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat 218 sebagai peringatan pada pagi Jumaat, insya-Allah. Baik. Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Satu ayat je. Al-Baqarah surah kedua ayat 218. Allah menyebut ada beberapa hal dalam ayat ini. Allah menyebut innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Wal ladzina hajaru, iaitu orang-orang yang sentiasa berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka sentiasa berjuang di atas jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu melakukan perjuangan dan juga penghijrahan semata-mata mencari rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalimah pertama yang disebut oleh Allah Ta'ala adalah innal ladzina amanu. Itu perenggan yang awal. Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang beriman. So persoalannya, siapa orang beriman? Pada waktu Ma'al Hijrah ini, pada waktu tahun baru ni, pada waktu kita telah melalui 365 hari pada tahun 1442 Hijrah, adakah pada selepas tarikh itu kita mengetahui orang yang beriman itu siapa? So persoalannya, siapa orang yang beriman? Al-Imam Syafi'i maupun ulama-ulama lain menyebut bahawa orang yang beriman itu ada 3 kategori, iaitu dipanggil kepadanya al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqul bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah apa yang kamu sebut di mulut dan kemudian ada ditasdik dan diyakini dalam hati dan kemudian dilakukan dengan tubuh badan. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman tidak pernah kata sahaja tanpa ada dalam hatinya niat ikhlas. Orang beriman kalau dia niat ikhlas sahaja tanpa perbuatan, itu bukan orang beriman.
So orang beriman kombinasi 3 perkara, sebut di lidah atau di mulut, dan yakin di hati, dan kemudian buat dengan perbuatan. Contoh, kita sebut di lidah kita orang Islam, maka kita yakin dalam hati bahawa kita ni menerima apa yang telah ditetapkan oleh Islam, dan kita lakukan dengan perbuatan apa yang disuruh oleh Islam. Itu tanda orang beriman. Mulut kita menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hati kita kata ya, tak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada dua melainkan satu. Dan petunjuk yang paling jelas dan yang paling sahih adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima dengan hati, yakin, dan kita lakukan dengan perbuatan apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dinamakan orang yang beriman. So pagi ni kita nak cek diri kita pada awal Muharram ni, pada tarikh ini, supaya kita tahu kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada tahun baru ni. Tahun-tahun yang lepas tu kita cuba bawa hari ni, kita mujahadah sikit, kita muhasabah sikit. Kita nak cek diri kita ini, betulkah kita ni jenis orang yang mulut kita sentiasa yang menyebut akan Allah Subhanahu wa taala, menyebut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut akan zikrullah, menyebut akan Islam, dengan yang kedua selepas disebut dalam hati kita meyakini apa yang kita sebut. Atau kita selalu sebut dalam Al-Quran Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tiada ragu-ragu. Tapi hati kita pun sentiasa ragu-ragu. Ya ke? Betul ke apa yang ada dalam Quran ni? Ya ke? Betul ke? Takut. Okay? So kita cek mulut kita ada tak menyebut kalimah syahadah? Ada. Mulut kita ada tak menyebut Al-Quran? Ada. Maka hati kita terima ke tidak apa yang kita sebut? Okay? Bila hati yakin, apa kita kena buat? Kita kena buat dengan tubuh badan. Proof kepada Allah Ta'ala, buah dia adalah hasil perbuatan kita. Hari ni, solat kita awal waktu tak? Sebab mulut disebut, mulut kata betul, solat ni wajib. Hati kita aku terima, memang perintah Allah Ta'ala begitu. Maka solat kita fardu yang buat dengan tubuh badan tu, sama ada solat fardu maupun solat sunat, buat ke tidak? Atau kita tinggalkan, atau kita abaikan, atau kita main-main, atau kita hanya solat dengan memberi waktu kepada Allah dalam waktu-waktu yang tercicir, dalam waktu-waktu yang tertinggal, atau waktu-waktu yang berbaki, begitu. Maka sebab itu kalau kita nak melihat kepada kehidupan kita, maka kita lihat di situ, mulut kita sebut, hati kita terima, yakin, dan kita buat dengan perbuatan. Itu tanda kita orang beriman. Innal ladzina amanu. Kemudian sifat orang beriman ini, apa dia yang ada dalam diri dia? Walladzina hajaru. Orang-orang yang sentiasa berhijrah. Berhijrah daripada kampung, keluar pergi ke Kuala Lumpur, nak cari rezeki yang halal, nak majukan diri. Berhijrah daripada tak baik menuju kepada baik, daripada baik menuju kepada yang lebih baik. Berhijrah daripada ada sifat mazmumah, sifat-sifat buruk dalam tubuh badan ni, perangai tak elok, maka berhijrah kepada sifat-sifat mahmudah. Berhijrah daripada malas nak bergerak, daripada malas nak bekerja, daripada malas nak berfikir, kepada sesuatu yang lebih memanfaatkan kita. Berhijrah daripada kita malas mengaji Quran, dan tahun ni kita mula dengan mengaji Quran supaya tahun ni menghadirkan kemanfaatan dalam hidup kita. Berhijrah, kita kena berubah. Maka walladzina hajaru, dia berhijrah. Dah tentulah penghijrahan yang paling besar adalah apabila dia tidak beriman, pergi kepada keimanan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia belum Islam, maka dia pergi kepada Islam, tu dah tentu dah. Kalau dia dulu syirik, dia pergi kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu dia bid'ah,
maka dia pergi kepada sunnah Nabi SAW. Kalau dulu dia abaikan mak dengan ayah, tak ambil peduli langsung, hari ini dia berhijrah sungguh-sungguh. Kalau dulu dia mai kerja kat Dinastia Jati ni, mai kerja ni dia mai sekadar nak pergi cari kehidupan dia saja. Ya, dia nak cari hidup dia saja, sekadar makan, beli itu, tak. Sebenarnya dia kena hijrah. Hijrah bahawa dia kerja itu bukan sekadar keperluan hidup, tapi dia hijrah itu tujuan hidup dia. Atas sebab tujuan hidup. Bila kita sebut tentang tujuan hidup, kita tahu bahawa kerja bukan hanya kerja, tapi kerja jadi ibadah. Kerja bukan hanya kerja, kerja akan dipersoalkan nanti di mahsyar. Dan kerja bukan kerana kerja saja, tapi kerja akan meletakkan sama ada kita berada laluan ke syurga atau laluan ke neraka. Besar. Sangat-sangat besar. Maka sebab tu kita disuruh dalam ayat ni, orang-orang yang beriman, betul-betul orang beriman dengan lidah, beriman dengan hati dan beriman dengan perbuatan. Sifat utama yang ada pada dia, dia tak pernah duduk diam untuk belajar memperbaiki diri dia. Dia tak pernah duduk diam. Dia datang kerja, kalau dulu dia malas, dia tambah keyakinan dia, dia tambah kecergasan dia, dia usaha untuk melakukan kebaikan, ataupun dia repair perangai dia tu. Dia perbaiki perangai dia dan sikap dia, maka akhirnya dia berubah dan berubah dan berubah. Ya, ini semua kita kena cek. Semua kita kena cek. Kalaulah benda ni kita tak cek, dia bahaya. Kalau kita setahun 5 bulan, setahun 6 bulan PKP telah berlalu pergi daripada 18 hari bulan 3 2020 sampailah pada hari ini bulan 8. Pada bulan 8 2021. Ketika kita diberi ruang untuk duduk dalam rumah kita, apa yang kita buat? Tak pergi mana, duduk dalam rumah ya. Apa yang kita buat? Adakah kita termasuk orang yang khatam Al-Quran sampai 10-20 kali? Atau adakah kita termasuk dalam kita yang suka baca buku, suka baca kitab, suka baca jurnal, suka baca tulisan, suka tambah ilmu? Adakah kita termasuk memanfaatkan kehidupan kita dengan bersatu dengan ahli keluarga, mengambil ruang yang manfaat, quality time untuk betulkan hubungan kita dengan isteri, dengan anak-anak? Adakah kita mengambil ruang yang sedang dipinjamkan oleh Allah sepanjang PKP ini untuk solat jemaah bersama mereka, untuk mengaji Quran bersama mereka, untuk berkasih sayang dan memperbaiki hubungan yang dulunya tak berapa elok, untuk jadi akrab dan sebagainya? Atau kita termasuk manusia yang lalai, ya, lalai tinggal kehidupan, buat tak peduli, tak fikir tujuan hidup, tak fikir matlamat hidup. Dia lalu macam tu je. Pagi saat lagi dia order food panda, tengah hari dia order grab food, lepas tu petang saat lagi dia makan tu. Itu saja. Yang ni kita tak mau. Ya, jadi kita kena berhijrah. Apa yang perlu kita buat? Ni pada tahun ini, pada tahun baru 1 Muharram 1443 Hijrah, kita tak mau yang semalam tu, kita tak mau benda-benda buruk. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab tasawuf, ilmu tasawuf menyebut bahawa hari ni wajib lebih baik daripada semalam. Hari ni wajib lebih baik daripada semalam. Bukan sunat dah, wajib lebih baik daripada semalam. Seandainya hari ni sama seperti semalam, maka tanda kita rugi. Sepatutnya hari ni kena tambah lebih baik daripada semalam. Kita rugilah kalau sama yang macam tu, duduk macam tu. Kalau hari ni lebih buruk pada semalam, tu tanda kita celaka. Jadi sepatutnya hari ni kita buat apa? Hari ni kita istighfar apa yang berlaku semalam, dan hari ni kita pastikan lebih baik daripada semalam, dan hari ni kita buat persiapan untuk bertemu hari esok. Apa maksud bertemu hari esok? Bertemu hari esok tu takut mati. Kan takut mati. So kita buat persiapan. Bertemu hari esok tu maksudnya urusan-urusan kita yang kita nak buat lah. Kita berangan, kita bercita-cita nak melakukan yang terbaik. Maka insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Wallazi nahajaru. Orang-orang yang beriman dengan lidah, dengan hati dan dengan tubuh badan dia, maka sifat pertama yang perlu ada adalah berhijrah, dan dia memperbaiki diri dia
hubungan dia dengan Allah, hubungan dia sesama manusia, hubungan dengan duniawi, urusan apa sahaja, maka dia memperbaiki diri dia dalam penghijrahannya. Wajahadu fi sabilillah. Maka sifat kedua orang beriman adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita cek. Sepanjang 365 hari kita tahun lepas 1442 Hijrah, apa yang kita buat? Apa yang kita buat yang dinamakan perjuangan, yang dinamakan mujahadah tu? Apa yang kita buat? Adakah kita termasuk orang yang berjuang untuk lawan syaitan? Sebab syaitan ni musuh yang amat nyata. Aduwwum mubin. Adakah kita termasuk orang yang berjuang mengawal dan meminimalkan tekanan hawa nafsu? Adakah kita termasuk orang yang sentiasa berjuang untuk melepaskan sedikit-sedikit genggaman terhadap dunia dan mula-mula untuk cuba memegang akhirat? Kan? Adakah kita cuba termasuk orang yang berjuang untuk melepaskan sedikit-sedikit harta kita untuk didermakan, daripada kita kemudian kita mula menggenggam apa-apa ibadah yang menjadi syafaat dekat akhirat nanti? Atau adakah kita duduk macam tu saja? Maka 1 Muharram bukan sekadar kita sambut, bukan sekadar kita sambut buat majlis. Ini kira okey ni, sebab kita tak boleh nak buat sambutan secara fizikal kan. Maka kita buatlah sambutan secara maya. Tapi nak buat juga sambutan tu. Baiklah, tak apalah kalau nak buat juga. Tapi apa yang kita dapat selama kita buat sambutan tu? Selama kita buat sambutan, adakah dapat mengubah diri kita menuju kepada penghijrahan dan mujahadah yang betul? Kan kita habiskan puluh-puluh ribu ringgit untuk buat berarak di jalan raya dan sebagainya. Apa yang kita dapat? So harus kita belajar daripada perbuatan kita. Adakah perbuatan kita memberi manfaat kepada kita, ataupun dia jadi sia-sia sahaja? Jadi kita, selepas kita beriman dengan lidah, dengan hati dan dengan perbuatan, maka selepas itu kita perlu berhijrah, memperbaiki diri kita. Dalam penghijrahan itu kita ada perjuangan. Perjuangan kita, musuh kita yang paling besar syaitan. Kita nak belajar untuk berhadapan dengan syaitan. Macam mana kita nak buat? Kita tak akan mampu berhadapan dengan syaitan. Tak ada kekuatan. Macam mana nak buat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta bantuan dengan Allah untuk berhadapan dengan syaitan. Itu saja. Kita tak ada kekuatan. Kerana kekuatan mutlak adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dipanggil ad-dha'ifun, sangat-sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kami cipta hamba kami dalam keadaan yang sangat lemah, sangat dhaif. Maka apabila kita nak berhadapan dengan syaitan, musuh yang kita tak nampak ni, musuh yang tak pernah berhenti, musuh yang tak pernah undur, kendur maupun mundur di dalam menjahannamkan manusia. Mereka tak pernah undur, mundur dan kendur dalam melewatkan kita di dalam melakukan kebaikan dan menyegerakan kita melakukan kemaksiatan. Maka itulah sifat setan yang tak pernah jemu dan bosan untuk membawa manusia lalai daripada mengingati Allah. Syaitan tu. Jadi macam mana kita nak lawan syaitan? Nak berjuang untuk berhadapan dengannya? Berjuanglah dengan mengharapkan bantuan daripada Allah, minta bantuan daripada Allah, raja' meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syaitan. Yang kedua, kita perlu berjuang untuk berhadapan dengan hawa nafsu, tuntutan hawa nafsu kita yang tak pernah berhenti ni. Tak pernah berhenti cari dunia. Walaupun kita duk nampak ada ni semalam 360 orang mati di Malaysia. Jangkitan di Malaysia sudah melebihi 1 juta. Kan di luar negara tak payah cakap lah, berlambak-lambak. Kalau kita lihat video-video yang kawan-kawan kita share di hospital HKL, hospital Ampang, hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang terutamanya, mayat bergelimpangan gitu gini. Tanah perkuburan Seksyen 21 Shah Alam, kereta jenazah ni berderet-deret nak pergi ke bumi jenazah.
Adakah kita tak nampak benda tu, ataupun kita pandang dengan mata zahir tapi mata hati kita dah lama buta, dengar dengan telinga zahir tapi telinga hati kita dah lama pekak lagi tuli. Maka kita sepatutnya berjuang untuk menentang hawa nafsu. Kita didik hawa nafsu kita supaya bersederhana dalam dunia, dan didik hawa nafsu kita supaya biasa dengan perkara, biasa menahan daripada menerima perkara-perkara yang kita maklum kita yang suka ni, tahan sekejap. Sabar dalam perkara yang kita tak suka. Okey. Kemudian tahan sekejap perkara yang kita suka ni, kita rindu, kita nak apa yang ni, tahan, kita sabar sat. Maka sebab tu kita nak belajar supaya hawa nafsu kita itu dapat kita reda. Kemudian kita kena belajar berhadapan musuh kita seterusnya, iaitu harta dan dunia yang melalaikan kita. Harta dan dunia yang melalaikan kita. Ini sangat-sangat ditakutilah. Dunia memanglah al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Dunia, anak pinak, harta benda ni Allahu Rabbi. Dia cukup menyibukkan kita sehingga sibuknya kita diuruskan dunia dengan tak ada niat untuk ibadah, dengan tidak bermatlamat untuk tujuan hidup akhirat, maka dunia ni melemaskan kita. Sibuk sat pergi mesyuarat sini, sat pergi mesyuarat sana, solat last sekali waktu dah nak habis baru kita pergi cari Allah Ta'ala. Harta pun menyibukkan kita pula, berlari pergi sini, pergi jumpa bank ni, pergi buat dan macam-macam. Sebab itu dunia ni kalau kita kalut dan melakukan kalut dia tu dengan ibadah, maka insya-Allah dunia akan jadi syafaat besar dekat akhirat. Tapi kalau kita mengambil dunia hanya kerana dunia, bukan kerana ibadah, bukan tujuan hidup, maka dia jadi bahan bakar dalam api neraka Jahannam. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat seterusnya, ulaika yarjuna rahmatallah. Daripada kita beriman dengan mulut, tanam dalam hati, amal dengan perbuatan, kemudian kita berhijrah memperbaiki diri, kemudian kita berjuang sehebat-hebatnya tanpa pernah rasa putus asa, dan semua yang kita buat dalam penghijrahan dan perjuangan kita itu, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu buat kerana mencari rahmat Allah, bukan nak tunjuk kat orang, bukan nak buat kerana manusia, bukan nak buat kerana duniawi semata-mata. Bila mereka buat kerana duniawi, mereka akan kecewa kalau tak dapat. Tapi kalau mereka buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan rasa tak ada apalah. Sebab kegagalan, kejayaan itu Allah Ta'ala yang tentukan. Tapi Allah nak tengok usaha seorang hambanya. Kita berjuang untuk berubah pada tahun ini. Pada 1 Muharram ni, buat sungguh-sungguh cita-cita kita, buat sungguh-sungguh azam baru kita. Fatawakkal 'ala Allah. Ya, sungguh-sungguh bertawakal kepada, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita bulat sesuatu dah, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha lah kali kita serah pada Allah. Tak apa, kalaupun kejayaan, kalaupun kegagalan, itu adalah ujian kehidupan. Sebab hidup ni memang adalah perjuangan. Hidup ni dia adalah perjuangan. Kalau hidup sama ya tu, habislah kita rugi. Maka perjuangan untuk memperbetulkan diri kita adalah kehidupan. Dan berjuang itu tak pernah putus asa, tak pernah berhenti, tak pernah ada time out, tidak ada noktah. Ya. Dan setelah dalam keadaan berjuang, dalam keadaan kita berhijrah, kita buat apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka buat hanya mencari redha Allah. Bila kita buat mencari redha Allah, kita duduk di rumah, kita jaga isteri dan anak-anak, kita jadi pahala. Bila kita buat kerana Allah Ta'ala ataupun mencari rahmat Allah, kita mai kerja ke Dinastia Jati, kita balik kerja, kita buat sesuatu sehingga Dinastia Jati itu dapat diperlancarkan urusan pentadbirannya, malah mendapat sedikit keberuntungan duniawi dan akhirat, maka semuanya akan jadi akhirat. Kita buat dalam kehidupan kita, pi kerja, pi meniaga, pi mana saja, dan kita letak ulaika yarjuna rahmatallah, aku nak cari rahmat Allah. Ya, aku nak cari rahmat Allah. Bermaksud kita perbetulkan innamal a'malu binniyah. Ya, binniyat ni apa maksudnya? Kita bila nak buat sesuatu, ingat kata-kata ulama paling simple untuk kita fahami, lakukanlah sesuatu dari hati.
dan lakukanlah dengan hati-hati. Apa maksud? Maksudnya, bila buat, ikhlas daripada hati, dan ketika melakukan, lakukan dengan hati-hati, kerana di dalamnya ada hukum hakam yang perlu kita jaga. So, mulakan pekerjaan kita dari hati, dan lakukanlah pekerjaan kita itu dengan hati-hati. InsyaAllah kita akan selamat. Dan di hujung ayat tu Allah menyebut bahawa Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasihani. Kalaulah dalam usaha kita nak jadi orang beriman itu kita terbuat dosa, kita lemah. Dalam hijrah itu kita ada sedikit kelemahan. Dalam mujahadah kita kadang-kadang mengeluh tak berapa kuat. Dalam mencari rahmat kita kadang-kadang penat, kan? Atau tersasar niat kita. Maka wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ni tak pernah jemu memberi keampunan kepada kita. Allah tak pernah bosan menerima doa kita. Sampailah pada tahun 1443 Hijrah, cuba kita cek diri kita beramal macam mana. Hubungan kita dengan Allah dekat ke jauh? Hubungan kita dengan keluarga ada tanggungjawab ke tidak? Hubungan dengan anak-anak jalankan amanah ke tidak? Hubungan kita dengan dinasti Ajati, amanah tu telah dijaga atau tidak? Ataupun kita buat tak peduli dengan amanah yang disandarkan kepada kita? Sangat menakutkan. Jadi insya-Allah, ya, kesimpulan saya pada pagi yang berbahagia ini, pada rakaman 1 Muharram 1443 Hijrah untuk kita perdengarkan pada pagi Jumaat nanti adalah perkara pertama, bina sifat-sifat keimanan yang besar dalam kehidupan kita. Satu. Kedua, jadilah manusia yang sentiasa tak pernah putus asa untuk berhijrah dan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketiga, jangan putus asa untuk berjuang kerana hidup adalah satu perjuangan. Keempat, hendaklah kita melakukan sesuatu semuanya tak tercicir walaupun sikit kerana Allah Ta'ala, bukan kerana makhluk lain. Semua akan jadi ibadah insya-Allah lillahi ta'ala. Dan ketahuilah pada yang kelima bahawa Allah adalah maha pengampun. Jadi selalulah minta ampun atas kekurangan kita, atas kelemahan kita, atas kesilapan, kesalahan dan dosa kita. Ketahuilah, jangan putus asa juga, kerana Allah sifatnya maha pengampun lagi maha penyayang. Untuk terakhirnya, saya nak ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1 Muharram 1443 Hijrah kepada Datuk Amin, kemudian Safwan serta semua ahli keluarga, dan juga kepada seluruh warga kerja dinasti Ajati. Moga-moga Allah menjadikan tahun ini tahun yang terbaik bagi dinasti Ajati, dapat bangun memperbetulkan apa yang tak betul, menambah baik apa yang terkurang, dan mendapat rezeki yang penuh dengan keberkatan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.